Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita bertemu kembali para pelajar PPI. Kita syukur kepada Allah Ta'ala kita dapat bertemu lagi pada hari ini. Kita menyambung balik tentang sirah Nabawiyah, sejarah Rasulullah SAW. Pada minggu lalu kita dah bincangkan tentang unit ketiga, tentang kelahiran Nabi SAW dan keturunan mulia Nabi SAW, serta unit yang keempat minggu lalu tentang kerja-kerja Nabi SAW sebelum dilantik menjadi Nabi, semasa kanak-kanak dan remaja. Kita dah tahu pekerjaan Nabi semasa muda dan akhlak Nabi semasa muda. Pada minggu ini kita akan pelajari tentang perkahwinan Nabi SAW dalam usia dewasanya. Kita terus dengan perkahwinan pertama Nabi SAW dengan isteri pertamanya, iaitu Siti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Siapa Siti Khadijah ni? Pertama kali sebelum Nabi SAW bernikah atau berkahwin dengan Siti Khadijah, Nabi SAW pernah bekerja dengan Siti Khadijah sebagai pekerja. Siti Khadijah yang mempunyai perniagaan import ekspor barang-barang dari Mekah dibawa ke Syam dan ke tempat-tempat lain di sekitar semenanjung tanah Arab. Ketika Siti Khadijah mendengar tentang akhlak mulia Nabi SAW dan kejujuran Nabi SAW dalam berkata, dalam berniaga, Siti Khadijah offer Nabi SAW untuk menjadi pekerja dia. Pekerja dia bawa barang-barang niaga. Maka pada satu hari Nabi SAW bersama pembantu Khadijah, namanya Maisarah. Maisarah ni nama lelaki, bukan nama perempuan sebenarnya. Pembantu Khadijah, Maisarah, bawa Nabi SAW, masa Nabi masih muda lagi, berniaga barang-barang dari Mekah bawa ke Syam, iaitu Syria sekarang. Dan semasa berniaga di sana, Nabi berniaga dengan penuh profesional dan dedikasi dan bersungguh-sungguh, sehingga Nabi mendapat keuntungan yang banyak. Dan ini membuatkan majikannya, iaitu Siti Khadijah, ketika itu merasa sangat gembira dan tertarik dengan cara penjagaan Nabi SAW. Maka dengan sifat Nabi yang mulia ini, seperti kejujuran Nabi, budi bahasa Nabi, sopan santun Nabi, Nabi selalu cakap benar, tak pernah berbohong, buat Khadijah merasa jatuh hati, fall in love, nak berkahwin dengan Nabi. Dan kisah ni Khadijah nak melamar Nabi, nak propose pada Nabi. Terbalik sikit lah. Sebab apa? Sebab Khadijah ni, kalau kita tahu, adalah seorang janda, iaitu divorcee. Khadijah ni pernah kahwin 2 kali dan ada anak daripada dua-dua perkahwinan, tapi anak ni semua dah besar lah. Jadi bila Khadijah berkahwin dengan Nabi, Nabi SAW ketika itu umur 25 tahun dan Khadijah umur 40 tahun, iaitu beza 15 tahun umur mereka. Walaupun Khadijah umur 40 tahun, Khadijah seorang janda Quraisy yang terhormat, orang kaya, dan aktif dalam bidang perniagaan. Itu dia. Bukan semua wanita di Mekah waktu tu semua dalam keadaan jahiliah, mereka ni wanita yang rendah martabat, tak. Khadijah di antara beberapa wanita yang bangsawan, yang mulia, keturunan Quraisy. Walaupun seorang janda, dah bercerai 2 kali, tapi dia sebagai seorang yang berakhlak mulia, terhormat, keturunannya kaya raya, serta seorang yang business woman, successful business woman lah. Jadi bila Nabi SAW berjaya menambat hati Khadijah dengan akhlak Nabi, dengan akhlak baginda, si Khadijah jatuh cinta. Maka Khadijah menyuruh tadi itu pembantunya Maisarah
untuk jumpa dengan pakcik Nabi Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib untuk apa, beritahulah Nabi yang Khadijah nak kahwin dengan Nabi. Maka Sayyidina Hamzah, pakcik Nabi pun mewakili Nabi dalam melamar Siti Khadijah, dan akhirnya Nabi dinikahkan oleh bapa Siti Khadijah iaitu Khuwailid bin Asad, dan Nabi memberikan mas kahwin sebanyak 20 ekor anak lembu kepada Siti Khadijah ketika mereka berkahwin. Itu dia. Maknanya dalam zaman dulu pun ada mas kahwin, dowry bahasa Inggeris panggil. Walaupun Siti Khadijah kaya, tapi Rasulullah tu tak kasih mas kahwin 20 ekor anak lembu. Wah, banyak tu. Mana Rasulullah pun ada duit lah. Jadi perkahwinan Nabi dengan Siti Khadijah jauh 15 tahun. Tapi kita lihat lepas ni, Khadijah dan Nabi ada dapat 7 orang anak. Walaupun Khadijah sudah berusia 40 tahun, agak sedikit tua, tapi berkat kahwin dengan Nabi SAW dikurniakan 7 orang anak. 3 lelaki, 4 perempuan. Iaitu siapa? Yang pertama, anak pertama Al-Qasim. Sebab tu gelaran Nabi adalah Abul Qasim, bapa si Qasim. Orang Arab gitu, kalau siapa anak pertama nama dia, katakan anak pertama dia nama Muhammad, maka bapa dia tu dipanggil Abu Muhammad, mak dia panggil Ummi Muhammad, gitu. Jadi Al-Qasim anak Nabi yang pertama. Kemudian yang kedua At-Tahir, yang ketiga At-Tayyib. Semua anak lelaki Nabi ni meninggal dunia semasa kecil di zaman jahiliah di Mekah. Kecil-kecil dah meninggal lah. Berapa bulan atau beberapa tahun, kecil lagi dah meninggal. Apa sebab meninggal? Itu nanti kita akan tahu. Mungkin ada hikmah di sebaliknya, agar mungkin Allah Ta'ala tak nak jadikan anak-anak lelaki Nabi ni jadi pewaris Nabi bila mereka dosa. Sebab Nabi ni bukan boleh diwarisi, bukan macam raja, macam sultan atau king. Lepas bapa mati, anak tu cucu dan sebagainya tak. Nabi tak boleh diwarisi, tak boleh inherit, tak boleh. Jadi mungkin itu sebabnya Allah Ta'ala pendekkan umur tiga-tiga anak lelaki Nabi, Al-Qasim, Al-Tahir dan Al-Tayyib. Baik, seterusnya anak Nabi yang keempat iaitu Sayyidatina Zainab, Sayyidatina Ruqayyah dan Sayyidina Ummu Kulsum. Zainab ni apa tu? Anak perempuan Nabi yang pertama. Dia kahwin dengan Sayyidina Osman. Kemudian dia meninggal. Nabi kahwinkan lagi dengan anak perempuan Nabi yang seterusnya, iaitu Ummu Kulsum. Jadi Sayyidina Osman ni dia kahwin dengan anak Nabi, anak perempuan Nabi dua kali. Satu Zainab meninggal, Nabi kahwinkan lagi dengan anak perempuan Nabi yang seterusnya, Ummu Kulsum. Jadi Sayyidina Osman ni dapat kahwin dua kali dengan anak. Sayyidina Osman bin Affan dapat kahwin dengan anak Nabi yang ni, yang nombor 3 dengan nombor 5 ni, Zainab dan Ruqayyah. Baik, Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kulsum ni semua anak perempuan Nabi, alhamdulillah dapat membesar, kahwin, hijrah dengan Nabi daripada Mekah ke Madinah, masuk Islam. Tapi meninggal dulu di kota Madinah Al-Munawwarah, sebelum Nabi wafat. Maknanya anak Nabi ni lelaki tiga-tiga meninggal kat Mekah. Anak Nabi pula yang perempuan tu 3 ke atas, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, meninggal di Madinah. Dan akhir sekali anak Nabi yang ke-7, Fatimah, anak Nabi yang last, puteri bungsu Nabi, meninggal dunia selepas Nabi meninggal dunia. Lepas Nabi wafat, iaitu 6 bulan lepas Nabi wafat, Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun meninggal dunia. Jadi Fatimah ni dia buat keturunan Nabi lah. Daripada Nabi, Fatimah ni lahir semua keturunan Nabi. Fatimah kahwin dengan siapa? Fatimah kahwin dengan sepupu Nabi, iaitu Sayyidina Ali bin Abu Talib. Fatimah kahwin dengan Sayyidina Abu Talib, Fatimah dapat anak Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain dan juga putera-puteri yang lain. Jadi daripada Sayyidina Fatimah lah turunnya keturunan Nabi sampai sekarang. Daripada Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum ni semua anak Nabi yang perempuan, tak ada anak, kahwin tak ada anak. Jadi
satu-satunya keturunan Nabi yang lahir adalah daripada Sayyidah Fatimah, putri bungsu Nabi SAW, yang meninggal dunia selepas Nabi wafat 6 bulan selepas itu. Ni anak-anak Nabi daripada perkahwinan pertama dengan Siti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Baik, Nabi juga ada anak daripada lain, anak lelaki yang lain, iaitu anak lelaki Nabi yang ke-8, anak lelaki, iaitu nama dia Ibrahim. Ibrahim ni adalah anak kepada ibunya yang bernama Maria. Maria isteri Nabi yang kedua. Beliau ni adalah seorang bangsa Mesir. Bangsa Mesir, seorang bekas hamba abdi daripada Hefen, daerah Hasina di Mesir. Hadiah kepada Nabi daripada penguasa Mesir yang nama Al-Muqayqis. Ketika itu Nabi hantar utusan duta Nabi kepada Mesir, ajak orang-orang Mesir, pembesar Mesir masuk Islam, tapi mereka tak nak terima Islam. Terus mereka tolak dengan cara baik, iaitu berikan Nabi seorang hamba abdi, slave wanita yang dibebaskan Nabi menjadi isteri Nabi, nama dia Maria Al-Qibtiyah. Qibtiyah tak mana keturunan Qibti lah. Apa makna Qibti? Qibti makna Egyptian. Jadi Maria ni bila kahwin dengan Nabi di Madinah, dapat anak lelaki nama Ibrahim, tapi Ibrahim dah meninggal, kecil-kecil dah meninggal. Nabi menangis sekali, sedih dengan kematian anak Ibrahim. Sampai ada sahabat-sahabat tanya, "Wahai Rasulullah, kenapa kau menangis? Dengan budak kecil pun menangis juga." Nabi memang sesungguhnya menangis tu adalah satu naluri ataupun kebiasaan. Meninggal sebab matinya orang yang disayangi, seperti anak atau isteri atau suami dan sebagainya. Jadi Nabi menangis. Kena nangis Nabi tu bukan sampailah nangis berlebihan. Nangis terlalu sedih sebab anak kecil-kecil dah meninggal, anak lelaki Nabi. Namanya Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi redha, Nabi terima, accept. Dan Maria Al-Qibtiyah pun isteri Nabi yang ni, kedua ni, pun meninggal selepas kematian Ibrahim, yang kecil. Itu anak Nabi lelaki yang keempat atau anak Nabi yang ke-8 daripada isteri yang kedua, iaitu Maria Al-Qibtiyah daripada Mesir. Ini kisah tentang perkahwinan Nabi secara ringkas. Terusnya, ciri-ciri kepimpinan Nabi SAW sebelum menjadi Rasul, iaitu antara sifat-sifat leadership atau kepimpinan Nabi SAW sebelum menjadi Nabi atau Rasul. Nabi pernah menjadi hakim ataupun kita panggil mediator lah, mediator, orang tengah. Nabi masa itu umur 30 tahun. Ada masalah tentang perebutan antara suku-suku Quraisy Mekah ketika batu suci Hajar Aswad tu jatuh ke tanah disebabkan banjir besar ketika itu. Maka semua suku-suku Quraisy ni berebut-rebut nak angkat batu, tapi semua bergaduh. Mereka bergaduh sampai nak berperang. Akhirnya Nabi kata, mereka kata, kita tunggu dulu sini, kita tengok siapa masuk dalam Masjidil Haram ni, kita akan accept dia, terima dia sebagai kita punya mediator, kita punya orang tengah, hakim. Maka Nabi masuk segitu. Maka Nabi kata, orang Quraisy semua kata, kami terima Muhammad ni sebagai hakim kami. Maka Rasulullah dengan bijaknya, apa Rasul buat? Rasulullah minta kain besar dan minta semua ketua-ketua suku-suku Quraisy, the clans, they call it Quraisy punya clans, semua pegang dia punya leader, pemimpin dia pegang kat tepi-tepi kain tu, tanda symbolize mereka ni bekerjasama. Rasulullah ambil Hajar Aswad tu yang jatuh kat tanah, angkat, letak kat tengah-tengah kain tu.
Maka semua klan tu bawa batu tu dengan kain tu ke tempat asal Kaabah. Maka Rasulullah angkat dengan tangan mulia Nabi, letak balik tempat asal Hajar Aswad tu di tepi Kaabah. Maka semua orang-orang Quraisy merasa senang hati, puas hati sebab Rasulullah yang letakkan Hajar Aswad, semua terima. Dia tak gaduh-gaduh lagi. Ni jadikan Rasulullah ni seorang mempunyai sifat leadership, rasa sifat kepimpinan yang baik. Belum lagi Nabi dah nampak dia punya leadership skill dia. Dia punya kemahiran kepimpinan Nabi. Kedua, Nabi ke Kaabah tu roboh, Nabi sama-sama dengan orang-orang Mekah gotong royong, bantu memperbaiki Kaabah. Mana Kaabah tu dah roboh, naikkan balik Kaabah sama-sama dengan orang Mekah. Maknanya Nabi tunjukkan sifat seorang pemimpin, sama-sama kerjasama. Bukan disuruh orang je, tak, tapi dia sama-sama buat ataupun naikkan semula rebuild Mekah ataupun Kaabah yang ketika itu dah runtuh sebab banjir. Itu yang kedua. Ketiga, ciri-ciri kepimpinan Nabi. Nabi ni well known dengan nama Al-Amin. Terkenal dengan nama Al-Amin, iaitu the most kita panggil orang yang dipercayai. Orang yang sangat dipercayai. Maknanya orang-orang Arab Quraisy di Mekah tu tak ada seorang pun yang mereka percayai 100% melainkan Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Sebab Nabi tak pernah berbohong, tak pernah berdusta dalam percakapan, pergaulan dengan orang-orang Mekah ketika itu. Dari kecil sampai besar Nabi tak pernah cakap berdusta. Maknanya kalau Nabi gurau pun tak pernah dusta, semua yang betul. Nabi kalau orang-orang kat Mekah kasih barang, suruh Nabi simpan barang, Nabi akan simpan. Nabi takkan hilangkan atau curi ke apa, tak. Nabi seorang yang dipercayai dan amanah. Itu dipanggil Al-Amin. The most trusted, orang yang dipercayai, the most trusted person, itu maknanya Al-Amin. Itu sebablah ni sifat-sifat kepimpinan. Nabi dipercayai oleh orang Mekah. Maka inilah antara sifat-sifat kepimpinan yang senang untuk Nabi nanti bila Rasulullah menjadi Nabi akhir zaman. Orang-orang Mekah akan senang memeluk agama Islam. Dan menjelang saat-saat Rasulullah menjadi Nabi ketika umur dia 40 tahun, Nabi rasa Mekah ni jadi makin teruk keadaan dia. Banyak maksiat, banyak syirik. Terdapat 360 lebih berhala di sekeliling Kaabah, dalam kawasan Masjidil Haram. Banyak berhala. Satu hari satu berhala. Maknanya kalau satu tahun 365 hari, ada 365 berhala. Maknanya satu berhala untuk satu hari orang-orang musyrikin Mekah sembah. Jadi Nabi tak suka ni semua syirik-syirik. Sebab apa bagi dia? Sembah patung ni bukan Tuhan yang betul. Ni semua kemungkaran. Habis apa kemungkaran lagi di Mekah? Banyak orang-orang Mekah masa itu minum arak, berjudi, berzina. Habis anak-anak perempuan di tanah hidup-hidup. Habis hamba-hamba saya boleh dipukul, boleh di rogol dan sebagainya, na'udzubillah dan sebagainya. Ni banyak kemungkaran Nabi tak suka. Akhirnya Nabi pergi beruzlah, iaitu Nabi pergi mengasingkan diri Nabi daripada perbuatan buruk masyarakat jahiliah ketika itu untuk carikan kesenangan, tranquility. Nabi duduk dalam Gua Hira berhari-hari, berminggu di atas Gunung Nur atau Jabal Nur di luar kota Mekah. Gua Hira ni tinggi ni. Ustaz dulu pernah naik tinggi, mungkin sekali naik setengah jam lebih atau 40 minit, turun pun lebih kurang 1 jam. Dekat dalam dalam Jabal Nur ni ada gua namanya Gua Hira. Naik ke atas dekat dia punya peak dia, turun balik sikit. Dalam tu ada ada gua, ada cave, Gua Hira tu. Kat situ lah Nabi duduk fikirkan tentang tentang ketuhanan, siapa Allah Ta'ala, siapa Tuhan yang patut disembah. Kenapa orang-orang Mekah Quraisy ni makin teruk perangai, makin teruk dia punya
dia punya ibadat dia, dia punya kelakuan mereka. Maka nanti kita tahu akhir Nabi dia diberikan wahyu, turun malaikat Jibril alaihi salam. Itulah sikit sebanyak tentang topik pada hari ini. Jangan lupa para pelajar yang ingin bertanya soalan tentang topik ini pada hari ini, sila hantar jawapan anda, soalan yang Ustaz bagikan nanti, dan harap hantarkan jawapan terhadap soalan ini secepat mungkin sebelum Sabtu hadapan. Sekian, selamat belajar dan kita ketemu lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.